شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه واقتدى بقدوته واستنى بسنته وعامل بتعاليمه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya serta taufik dan inayah-Nya. Pada petang yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita memenuhkan kekosongan yang ada dalam majlis ilmu yang juga merupakan taman syurga Allah yang ada di atas muka bumi. Dan saya memohon maaf kerana atas kelewatannya Pulau Awaidah daripada pukul 5 tadi jam kan sampai pukul berapa tadi 5.44 kan. Jadi minta maaf banyak-banyak. Namun itu alhamdulillah kita dapat teruskan. Baik, cuma kan saya lebih suka konsep kuliah kita ni kita buat kalau tuan-tuan ada benda nak tanya aja. Kan mana tak payah tunggu habis kan. Sebab kalau tunggu habis baru nak tanya lambat. Kan. Berapa sebabkan saya pun ada satu lagi kuliah dan mungkin tuan-tuan pun karang nak makan-makan lah apalah kan. Mungkin kita akan masa ataupun mungkin ada yang nak bertanya berkaitan dengan dengan suplemen ke apa ke kan. Jadi saya akan bagi ruang lah insya-Allah. Baik, jadi pada petang ni kita akan sambung ke soalan nombor 1 6. Okey, baik. Jadi kita dah sampai kepada doa doa ini dikatakan doa Nabi Isa alaihi salam. Doa Nabi Isa alaihi salam. Jadi pada bulan lepas kita dah baca separuh. Ini ada separuh lagi iaitu Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasub bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya bi dhanbi man la yarhamuni. Maksudnya, ya Allah, jangan engkau sukakan akan musuhku. Maksudnya jangan kita biarkan musuh kita ada ruang untuk apa? Untuk mengata kita kan, untuk mencela kita, untuk gembira ke atas kita. Memanglah tuan-tuan, musuh ni dia mencari peluang je. Nampak dia cari ruang je. Kan? Macam sekarang ni. Bila PAS berada dalam dalam kerajaan PN sekarang ada je ruang dia orang cari. Dulu duk cakap je kan, sekarang buatlah. Nampak? Sedangkan kita, kalau orang yang betul-betul berfikir Allah PAS dengan berapa 16 kursi kan, dapat 16. 18. Kan? Apalah sangat boleh buat. Kan? Adalah kalau dia bagi timbalan Perdana Menteri ke, kan? Tak ada. Dia bagi kementerian pun yang biar kita pun tahu. Kan memang takkan diberinya kementerian, tapi alhamdulillah setakat ni kementerian yang ditajuk oleh PAS alhamdulillah semuanya orang kata menunjukkan prestasi yang baik. Tapi musuh dia situ dia akan cari peluang, dia cari ruang. Begitu juga ahli-ahli PAS kalau macam dalam konteks kemasyarakatan, siapa yang selalu dicari kesalahan? Inilah golongan ilmuwan kan, ustazah kan. Tu kalau kita tengok kalau berita depan tu ustazah bermasalah memang kan. Orang pakai cemung kan, melibatkan PU, melibatkan imam muda, kan, melibatkan siapa lagi, apa satu lagi tu kan, PU dah sebut dah, Peserta Umar kan, imam muda sebut dah, satu lagi dai, kan, habis tuan-tuan. Jadi isu kan, orang akan cela kata pada benda yang dilakukan oleh mereka tu dilakukan juga oleh golongan lain, betul tak kan, buat juga kan, bukan hanya PU adai yang menceraikan isteri, hak orang biasa pun cerai juga isteri dia buat. Tapi kenapa tak jadi isu? Kan? Sebab apa? Sebab dia ni orang agama dan orang yang kita panggil public figure kan, orang yang dah dikenali. Kan? Itu sebab secara peribadilah saya sendiri pun memang sentiasa berpesan pada saya dan juga pantun-pantun, mana kita pun kena jaga diri kita. Kan kan kadang-kadang kita minta Allah tutup kan, jangan bagi ruang kepada musuh kan untuk fitnah, tapi kita yang buka ruang kan untuk diri kita kan. Nampak tu, hati-hatilah. Tu dalam satu hadis Nabi sebut apa? Al fitnatun naimah kan. Fitnah ni tidur. Jangan dikejutkan. Dan Allah melaknat, la'anallahu man ayqadha. Allah laknat siapa yang
sengaja mengejutkan fitnah daripada dia, sengaja mendatangkan fitnah pada diri dia. Nampak kan? Dia saya buat contoh. Di mana-mana pun, kalau macam saya bawa kereta seorang, tiba-tiba ada orang perempuan tahan. Kan? Perempuan tahan. Bersendirian pula tu. Macam mana saya? Nak berhenti tolong ke macam mana? Saya kena fikirlah. Kan? Memanglah kita niat baik, tapi kalau kerana kebaikan kita timbul fitnah, kan? Nampak itu Ustaz Jamnun naik dengan perempuan, tapi bukan bini dia. Kan? Nampak tak? Kan? Kalau tuan-tuan tak kenal bini saya, tak apalah, saya boleh kelentong. Kan? Kalau tuan-tuan kenal, kan? Nampak? Kan tak jadi fitnah. Jadi mana lebih besar, nak tolong dia ke ataupun nak menolak fitnah? Kan? Menolak fitnah tu lebih besar, sebab dia berpanjangan fitnah ni. Kan? Kalau kita tak tolong ni, maknanya tak ada apa, kan? Tak ada fitnah berlaku pada kita, sebenarnya berlaku kepada orang tu. Jadi dua-dua kena terfitnah. Itu contoh tuan-tuan. Jadi elakkanlah. Maksudnya dalam keadaan kita minta Allah jaga kita, kita pun kena jaga diri kita masing-masing. Macam sekarang ni lah. Kan? Jenuh kita duduk Allah manfa'anal bala, kan? Tengok-tengok hak geng-geng. Kan? Depa pula tak jaga. Dah lah ni Kedah, kan? Dah apa? Zon merah, kan? Bermula malam tadi malam ni malam ni sampai 25 hari bulan. 25 dengan PKPD tak boleh keluar. Siang kat depa. Kalau ada urusan keluar tak boleh keluar. Yang kita luar pun tak boleh masuk. Bukan Alustad lah, daerah Kota Star. Ada beza tu. Dia tak sama. Alustad tak besar mana. Tapi bila saya tengok daerah Kota Star tu, sampai Pokok Senar, sampai Pendang, besar semua. Kan? Yang kata Kota Star ni, hanya kerana beberapa individu. Kan? Dia asal kata Siwa Gangga tu lah. Kan? Sebab dikatakan virus yang dia bawa tu, orang kata hak yang terkini punya. Kan? Allahu Akbar. Baik, tak apalah. Kita macam mana pun kita cuba je. Itu saya kata, kita minta Allah jaga kita, tapi kita tak jaga diri kita. Tak boleh lah. Okey, baik. Lagi apa lagi? Wala tasuk bi sadiqi. Ya Allah, jangan engkau jahatkan akan kawanku. Kita minta. Ada dua maksud di sini. Sama ada kita minta kita ni tak dapat kawan yang jahat, ataupun kita tak jadi jahat kerana kawan. Ada dua tu. Nampak tuan-tuan ya? Satu dapat kawan yang jahat. Ada je kawan kita ni idea nak menjahanamkan kita. Kan? Kita pula jenis malu Allah pula. Okey, tak apalah. Okey lah. Kali ni je tau. Kan? Tengok-tengok dengan sekali tu hancur kita. Kan? Rosak kita. Ada jenis kawan-kawan macam tu. Kan? Bila kita susah, dia lari tinggalkan kita. Allahu Akbar. Okey itu satu jenis kawan jahat. Dan ada yang apa? Kita minta keadaan supaya kita jangan jadi jahat kerana kawan. Nak jaga hati kawan, tipu bini di rumah. Kan? Kebetulan kawan pula ajak, kan? Tempat kita pula jenis kan? Jenis orang kata apa? Bukanlah takut bini, kan? Takut bini tu teruk sangat. Jenis patut ialah masa kita dengan apa? Dengan anak isteri. Patutnya. Dan tak ada sebab pun sebenarnya kalau kita tak pergi keluar pun tak apa. Tapi kerana apa? Nak jaga sangat kawan ni, kita dah buat satu kejahatan. Jangan-jangan. Tuan-tuan, hati-hatilah benda-benda yang macam ni. Okey, tu kita minta lindung. Ya Allah, janganlah. Aku jadi rosak kerana apa? Kerana kawan. Ataupun aku mendapat kawan yang apa? Yang rosak. Baik, wala tajal musibati fi dini. Dan jangan engkau jadikan musibahku pada agamaku. Ingat musibah paling besar musibah pada agama. Apa maksud musibah pada agama ni? Kita dengan agama ni makin apa? Makin bermasalah. Sampai orang tak nampak kita ni sebagai orang yang beragama. Nampak tuan-tuan? Itu sebab kita kena bersyukur kalau orang tengok kita masih nampak lagi. Kan kita ni sebagai orang Islam, alhamdulillah. Nampak? Jangan pula sampai orang kata ni sebenarnya agama apa? Sudah berat tu. Kan? Pasal apa teruk sangat? Sebab tak nampak sangat kita ni seolah-olah kita ni seorang Muslim. Yalah dah cara percakapan kita, duk maki hamu, mencarut apa semua. Cara pakaian kita, kan, pergaulan kita, perhubungan kita. Na'udzubillah. Nampak tuan-tuan Baik. Jadi mintalah supaya Allah janganlah jadikan musibah pada agama tu sebagai satu musibah yang menimpa kita. Sebab musibah pada agama musibah yang paling besar, lebih daripada musibah kesusahan, kepayahan. Nampak tuan-tuan? Sebab kalau kita susah, kalau setakat hidup kan pada kehidupan duniawi ni, tahan lagi. Dunia je lah. Kalau musibah pada agama dunia akhirat tu kan. Nampak? Dunia orang mengata, akhirat pun orang tak doakan. Memang kena azab lah. Kan? Siapa yang nak doakan kita kalau kita tuan-tuan habis umur kita dalam keadaan maksiat? Kan?
dalam keadaan kita melakukan perbuatan dosa, tak apa nak doakan kita. Takkan ada. Nampak tuan-tuan? Maka lari belakang. Ya, inilah benda-benda yang kita kena apa? Yang kita kena hati-hatilah. Baik. Wala taj'al dunya akbara hammi. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ni sebesar-besar cita-citaku. Maksudnya apa? Kita minta Allah jaga kita, jangan apa pun yang kita buat semua fikir dunia. Kehidupan kita kira bangkit tidur fikir dunia. Nak makan apa? Kan? Ya, nampak tuan-tuan. Hari ni nak pergi mana? Atau bangkit tidur, benda pertama kita buat apa? Ingatlah Allah, kan? Zikrullah ke, bertahajud ke, kan? Ada masa baca Quran ni tak? Bangkit-bangkit ni ingat benda dunia je. Nampak? Sembah pun dunia je. Tak ada langsung cerita berkaitan dengan akhirat. Jangan. Ya, itu kita minta Allah tolong kita. Ya, semayang Allahu Akbar, tu teringat dunia je. Kan? Nampak? Ya, orang ni kaya pasal apa aku tak kaya lagi. Orang ni boleh beli kereta besar, kenapa aku masih kereta kecil lagi? Kan? Nampak tu? Ini cukup penting. Itu kita minta lindung sangat-sangat supaya apa? Supaya dunia ni tak menjadi, orang kata apa, satu impian yang terlalu besar. Pada dunia ni ditinggalkan. Bukan nak bawa pergi sangat pun. Ya, tuan-tuan jangan terlalu obses sangatlah dengan dunia. Boleh dunia tak ada masalah, tapi kan pastikan dunia tak mengganggu akhir. Saya selalu pesan pada anak-anak murid saya. Tak apalah kamu nak jadi apa, jadilah, tak apa. Yang penting jangan benda haram. Yang kedua, jangan mengganggu urusan kamu dengan akhirat. Kan? Nampak tuan-tuan? Naik pangkat semayang pun tak ke mana. Mana pangkat kita bukan pangkat yang baik. Nampak tuan-tuan? Kan ya? Kita duduk satu tempat, komuniti yang cukup baik dah. Kan? Alhamdulillah. Tiba-tiba kita pindah tuan-tuan, agama kita jadi orang kata tak tentu apa. Jangan. Itu di antara benda-benda yang kita kena perhatikan. Memang itulah penilaian Allah pun. Allah kan nilai pada kehidupan duniawi kita, tapi Allah nilai pada apa? Kehidupan beragama kita tu. Kan ya? Sebab agama itulah membentuk luar dan dalam. Ya, rohani dan jasmani. Baik, lagi apa kita minta lagi? Wala mablagha ilmina. Dan jangan engkau jadikan dunia ni sebagai kesudahan daripada ilmu. Maknanya apa? Setengah orang tu bila dah dapat dunia dia berhenti mengaji dah. Kaya dah nak mengaji pun. Kan? Ada orang faham tuan-tuan, nuntut ilmu tak maknanya sampai dia senang. Kan ada orang cerita macam tu. Nanti aku dah keluar universiti, aku nak sambung master, kan? Sambung master, ambil pula PhD. Kan, betul apply universiti pula gaji paling kuantitatif berapa 7,000. Kan, nampak? Ya. Mana tujuan dia takat dunia habis. Mana lepas tu dia tak mengaji dah. Pasal apa? Sebab dia dah rasa dia dah kan, dah dapat dah apa yang dia nak. Allah tak betul tuan-tuan. Sekarang kita tahu kan, mengaji menuntut ilmu agama ni tuan-tuan, ia hanya berakhir dengan kematian kita. Ya, atau Nabi pun sebut ya, la yashba'ul mu'min. Ya, tidak seharusnya orang beriman itu rasa kenyang an ilmihi. Kan? Akan ilmunya, jangan rasa puas, jangan rasa kenyang. Jangan rasa cukup hatta muntahahul jannah, sehinggalah last kali dia memang betul-betul ke syurga. Mana sampai mati ya. Nampak tuan-tuan? Sampai mati. Ya, kan? Itu yang ada hadis, walaupun hadis ni dikatakan dhaif kan, ada orang kata maudhu' minal talabul ilmi minal mahdi ila lahdi tu kan. Untuk ilmu daripada apa? Lahir, daripada kita lahir, boyan lah. Bahasa kita terjemah boyan kan. Kan orang Arab tak ada boyan pun. Kan? Mahdi tu daripada lahir tu. Ya, ila lahdi, sampai ke liang lahat. Kan? Kita mati pun orang bagi ilmu lagi tuan-tuan. Alhamdulillah, muncul ada juga sudi yang apa? Baca talqin, walaupun talqin tu tak berarti daripada kita. Nampak tuan-tuan, tapi sekurang-kurang kematian kita memberi kesedaran kepada orang lain. Okeylah. Nampak tuan-tuan. Ni jenis mati tak tahu, senyap. Orang pun tak tahu. Tak ada talqin, tak ada apa tuan-tuan. Kan? Ya, nampak? Kita tak nak mati macam tu. Ya, kan? Jadi mati senyap tak tahu. Hilang. Kan? 5-6 tahun tak tahu mana pergi cerita. Mana hamba Allah ni. Kan? Jadi orang nak doa ke pun, kan? Ya, aku doa apa nama, ialah sempena dia mati, takut dia masih hidup. Kan? Jadi payah. Tapi kalau tahu mati, senang. Sebab mati, betul saya kata ni ya, antara kematian yang baik, ia kematian yang membuka hati. Kan? Ada tuan-tuan. Jadi kematian yang membuka hati, macam kisah Ashabul Ukhdud, yang kisah budak tu kan. Disebabkan kematian dia, beribu-ribu masyarakat ya masuk Islam. Nampak kan? Oh, itu kematian yang indah lah. Kematian yang menjadi punca hidayah. Nampak tuan-tuan? Kita tak tahu lah. Itu saya kata kalau kita mati tuan-tuan, masih orang kata boleh lagi ditalqinkan. Okeylah tu, positif. Benda yang baik. Kan? Bimbang tu kita mati, tak ada apa. Kosong itu je.
Nampak tuan-tuan? Ya, okey, baik. Tapi zaman Covid ni ada talqin tak? Kalau mati tank Covid tu ada talqin tu juga kan? Janganlah tak ada, kesian pula. Kan? Tidak nanya orang mati tank Covid tu. Kan? Bukan dia minta kan? Nampak macam dah sampai masa. Okey lah tu. Doa lah tu. Tahlil tu. Sebagai berdoa lah. Kan? Dia biasa kalau ada tahlil mesti ada doa. Dia tak ada la ilaha illallah terus tak mutu balik. Memang tahlil tu mana la ilaha illallah. Kan? Tapi setakat ni saya tak nak jumpa lagi. Okey, kita buat tahlil lah. Daripada mula sampai habis la ilaha illallah. Okey, dah habis makannya. Tak ada doa kan? Kata tahlil. Kan? Setakat ni kita faham lah. Bila kata tahlil tu dia ada tahlil la ilaha illallah, ada doa. Tak ada masalah. Lah talqin tu tazkirah lah tu. Sebab ni ada orang juga. Dia kata saya tak nak buat di talqin. Siapa ni Ustaz Burhanuddin? Ustaz Fauzan. Oh, Ustaz Fauzan. Ya. Betul lah tu. Betul lah tu. Itu yang betulnya. Sama juga yang saya tengok tu Ustaz siapa tu yang meninggal tu, Ustaz Murtada Ustaz Murtada. Kan yang abang ni kan Yaqub Yusra tu. Kan? Tengok abang dia bagi talqin. Abang tu kan talqin tazkirah kan. Kan? Wah kan yang masih hidup apa semua. Itu memang betul pun sebenarnya. Tu saya kata kematian yang memberikan kesedaran. Kan itu satu benda yang baik lah, benda yang positif. Ya, baik, kita harapkan begitulah keadaan kita kan. Sampai kita mati pun diberi lagi ilmu tu. Walaupun bukan untuk kita. Tapi kita menjadi penyebab kepada penyebaran ilmu tersebut. Baik. Wala tusallit alayya bidzambi wa man la yarhamuni. Ya Allah ya, jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh belah kasihan kepadaku. Dia beginilah. Allah akan jaga kita selagi mana kita ni jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak akan jaga kita kalau kita tidak jaga hubungan kita dengan dia. Jadi mungkin kerana kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, akhirnya apa? Ada benda lain yang boleh menguasai kita. Nampak tuan-tuan? Hati-hati nak jaga baik-baik. Ya, kan? Itu kalau contoh gangguan-gangguan yang selalu diterima oleh sesetengah orang, bukan semua orang. Ya, biasanya kerana apa? Kerana kan? Mungkin kerana dosa dia dan sebagainya. Ya, akhirnya apa? Menguasai dia. Itu kita minta lindung tu, ya Allah janganlah. Kerana dosa kita, Allah tak bagi protect, ada benda lain pula menguasai. Tambah pula yang menguasai siapa dia? Man la yarhamuni, orang-orang yang apa? Yang langsung tak ada belas kasihan. Ini merujuk kepada tuan-tuannya, kalau berlaku katalah serangan. Kan ya? Kepada negara umat Islam oleh mereka yang bukan Islam. Tu tak fahamlah orang bukan Islam macam mana dia akan buat. Kan? Macam Serbia buat dekat apa? Rakyat Bosnia. Kan? Disembelihnya. Ya, dibunuh dengan kejam kan. Yang perempuan pula dirogol pula tuan-tuan sampai mengandung. Bila mengandung pula tuan-tuan pula dikorek pula janin tu hidup-hidup. Mana dibunuh juga. Kejam. Ya, baik. Jadi apabila orang melihat tuan-tuan sejarah, kenapa sampai begitu sekali ya Allah timpakan azab bala ke atas umat Islam? Kan likulli syai'in sababa. Kena balik tuan-tuan. Setiap benda mesti ada sebab. Maknanya dia tak ada satu benda berlaku atas muka bumi ni tanpa sebab. Mesti ada sebab. Nampak tuan-tuan? Mesti ada sebab. Bila orang tengok kehidupan masyarakat Bosnia sebelum kena, memang teruk pun. Dah tak ada rupa macam orang Islam dah tuan-tuan. Kan? Yang perempuannya auratnya tak tutup pakai pun. Tak ada beza dah mereka dengan apa hak yang dekat Amerika Barat tu. Tak ada beza. Sama je. Kan? Babi pun dia berbalun. Jadi, masa tu tuan-tuan, bila berlaku serangan musuh Islam kata mereka, Allah takkan tolong orang yang macam tu. Kan? Allah nak tolong apa tuan-tuan? Sedangkan mereka sendiri pun tak pernah jaga. Kan? Hubungan mereka dengan Allah sebagai hamba. Sedangkan dia pun tu Muslim. Mengaku Muslim. Tapi ada yang Fatihah pun dah tak baca, tak kerti baca. Dah tak semayang. Na'udzubillah. Inilah tuan-tuan benda yang paling kita bimbang. Takut. Itu yang saya pernah, ada abang saya kongsikan. Di Mesir tuan-tuan, negara Arab. Kita bila sebut Arab ni, takkanlah tak kerti Quran, betul tak? Di interview tuan-tuan. Ya, di Mesir ada, di Syria pun ada. Okey, baca surah Fatihah. Surah Fatihah. Tak tahu surah Fatihah tu apa. Kalau tak tahu surah Fatihah apa, agak semayang. Tak semayang lah tu. Nampak? Suruh mengucap 2 kalimah syahadah pun tak tahu. Allahu Akbar, tuan-tuan, takutnya saya. Jadi, inilah kita bimbang tuan-tuan. Ya.
Jangan kata jauh dekat Malaysia pun ada orang cuba dah. Kan ada. Kan. Saya ingat masa tu Ustaz Aqil Hai kot kan. Dia ada slot dalam television. Apa tajuk slot dia tu? Kan dia banyak dia meniru lah rancangan-rancangan Arab ni, tapi bagi saya adalah baiknya. So dia tanya seorang kan di mana-mana dia nampak anak-anak muda kan yang ialah zahirnya Melayu beragama Islam. Apa dia tanya? Adik orang Islam kan, boleh tak adik baca surah Al-Ikhlas? Surah Al-Ikhlas. Tak pernah dengar. Tu dia. Tak tahu surah Al-Ikhlas tu apa. Nampak tu? Tak tahu. Ya, macam sekarang lah orang tu menduga orang tanya rukun negara kan. Ada tak kan? Saya ada orang ada kongsi. Ya, jumpa orang, okey. Cik, cuba sebut rukun negara yang ketiga. Kan, nampak tuan-tuan. Ya, pada rukun negara tu tak wajib pun. Kan, Allah tak tanya pun kan. Tapi kalau sebagai kita rakyat Malaysia, kalau tak tahu rukun negara, kan, jadi kesalahan lah. Kan, sebab itulah yang menjadi tonggak kan kehidupan kita sebagai seorang rakyat. Nampak tuan-tuan. Tapi sungguh kalau tanya saya pun saya tak ingat. Kan? Ya, bolehlah ingat tapi tak tersusun. Kan? Kepercayaan kepada Allah dan Rasul contohlah kan. Bolehlah kita sebut tapi nak tersusun. Kan? Okey, baik. Tak apalah, itu contoh kan. Orang tanya rukun, kita tanya rukun iman. Ada tuan-tuan. Ditanya rukun iman, dia tak ingat. Tanya rukun Islam tak ingat. Padahal dia mengakui Islam. Nampak? Kalau itulah keadaan tuan-tuan yang berlaku dalam negara kita, kan? Tambah pula ramai pula macam tu habis. Kan? Kalau berlaku apa-apa macam tadi serangan ke apa ke tuan-tuan, Allah takkan tolong kita. Itu sebab kita lah tuan-tuan yang perlu mewujudkan kesedaran. Itu sebab kadang-kadang saya rasa heran, rasa pelik, minta maaf lah kalau agak-agak tak berlaku lah di sini. Kan? Ya, contoh kita ni kira dalam markas kan, ya. Alipah ada yang bukan alipah kat sini. Tak ada kot. Ya, semua alipah kau nak insya-Allah. Kan, ya. Semua alipah. Bukan apa? Pelik kan? Kita alipas kita ada pasti. Kan? Tapi pelik, kita sebagai alipas kita tak hantar anak-anak kita ke pasti. Soalan macam kita tak percaya kepada apa? Pendidikan yang ada dalam apa? Dalam pasti itu. Nampak tuan-tuan? Saya alhamdulillah lah anak pertama, anak kedua kan, saya hantar pasti. Ya, kan? Tapi anak yang berikutnya sebabkan bila saya dah berpindah tuan-tuan, saya hantar ke Tazkiyah Habib. Sebab bukan masalah apa-apa, bukan pasal pindah. Pasal pasti ni sampai pukul 11. Masa saya anak 1, 2 isteri saya belum bekerja, jadi dia boleh pergi ambil. Jadi bila dia isteri kerja, kan? Jadi masalah siapa nak ambil pukul 11 tu? Kan? Siapa nak ambil? Kebetulan ada satu Tazkiyah Habib tu dia boleh sampai pukul 3 sampai pukul 5 petang. Jadi kami terpaksa hantar. Sebab pasti yang saya hantar ni kat Gunung Semangga, dia tak ada sampai petang. Dia sampai pukul 11 kena ambil lah. Jadi saya terpaksa sampai anak 3, 4, 5, 6. Kan? 7. Ya, kan? 7, 8 masuk saat tadi kemudian saya berpindah ke satu taman, kan, taman yang saya sekarang duduk, Taman Serai Zamrud. Di taman itu tuan-tuan buka pasti. Di taman tu. Saya kata elok sangatlah, lagi senang apa? Kita nak tahu jauh-jauh. Sebelah rumah saya aja. Ya, kalau siapa sampai rumah saya kata betul, pasti itu betul di sebelah dengan di belakang. Jadi alhamdulillah lah, anak yang berikutnya kan, nombor apa? Nombor 8, 9, 10 sekarang ada di pasti. Kan, nampak? Ya, cuma yang sebelah tu baru 2 tahun kan. Kan, anak ramai apa itulah. Kan. Tapi nak ceritakan setakat alhamdulillah. Ya, bila tengok kan kebanyakan yang lepasan pasti bila mereka interview, sebab kan lah ni berebut nak masuk sekolah Ridwaniyah. Sebab Ridwaniyah tu adalah merupakan satu-satunya sekolah SABK, sekolah rendah di daerah Krian. Ada 2, satu lagi Ihya Syarif. Ihya Syarif jauh sangat. Kan, ya? Ada 2. Satu Ihya Syarif, satu lagi itulah sekolah Ridwaniyah. Tapi memang ramai lah yang minta dia. Jadi alhamdulillah yang daripada pasti ni tuan-tuan semuanya, kan, kira boleh jawab soalan, kan, termasuklah anak saya pun alhamdulillah. Kan, nonton mana tahun depan apa darjah 1 insya-Allah. Kan, maknanya okeylah, maknanya kan. Tapi masalah kita tak percaya. Kan, pada pendidikan tu dah cantik, dah susun, dah okey dan sebagainya. Nampak tuan-tuan ya? Bukan apa insya-Allah saya yakin dalam pasti akan diterapkan. Kan, tentang itulah yang berkaitan dengan semangat dengan agama dan sebagainya. Nampak? Ya, bukan saya nak menafikan SK biasa ni, sebab kalau kita ada pilihan macam tadika kan, di apa nama yang prasekolah. Kan, ya? Walaupun sekolah isi saya ada prasekolah. Kan? Tapi sebabkan tak tahu, tak berapa nak yakin dengan silibus dia. Yang lebih banyak menyanyi, banyak jenis-jenis tu lah kan. Orang kata apa, hiburan ni.
Pendidikan ni kurang. Yang ni kita boleh suruh dia belajar Quran lah, apalah. Baik. Jadi ini tu tak kena, kita kena faham. Sebab apa saya sebut? Daripada rebung inilah kita nak kena bentuk. Kan, nak biasakan mereka dengan apa? Dengan agama. Bila dia besar, tak ada masalah. Nampak? Ya. Tapi itulah saya pun tak tahu kan di mana salah dan silap ni. Selalu saya sebut di mana-mana dalam kuliah. Kan ya? Tu saya kata sekarang ni berlaku satu diskriminasi tau. Diskriminasi agama khusus kepada anak-anak yang belajar di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah yang bukan apa? Bukan SABK. Nampak? Ya? Takkan kalau anak-anak kan yang masuk sekolah-sekolah biasa no, tengok perangai macam mana. Ya Allah, teruknya. Kan? Kalau saya biasalah dipanggil kan ceramah ya di sekolah-sekolah, dipanggil sekolah harian ni. Ya, macam SMK Muzaffar, SMK Gunung Semanggul. Ya, tuan-tuan bayangkan sampai saya pernah dipanggil ya berceramah di sebuah sekolah rendah. Ya. Guru dia minta saya, ustaz, tolong bagi ceramah, minta tolong masa tu saya ceramah untuk budak tahun 6. Kan? Ya, ujuk budak tahun 6 jangan depa masuk ke sekolah yang berdekatan, sekolah menengah. Kejut saya. Pasal apa? Tak bagi. Kalau boleh biar budak-budak sekolah jauh pun tak apa. Jangan sekolah yang dekat. Oh, dia berkata sekolah yang dekat tu memang bermasalah. Sebab dia menghimpunkan pelajar-pelajar yang ketinggalan daripada sekolah-sekolah yang ada di sekeliling. Saya tak nak sebut lah sekolah apa. Nampak tuan-tuan ya? Kan? Tapi dekat daerah Kerim lah. Saya macam tu sekali. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayangkan. Padahal di sekolah tu ada je ustaz, ada je ustazah. Kan? Ada je subjek pendidikan Islam tapi sekadar subjek lah. Fahamlah pendidikan Islam berapa banyak sangat masa dia berbanding yang subjek-subjek yang lain. Nampak tuan-tuan? Ya, dengan persekitarannya, suasananya, Allahu Akbar. Tu saya kata soalan macam berlaku satu apa? Diskriminasi. Kan ya? Di sudut apa? Keagamaan ni kepada anak-anak yang tidak berada di sekolah agama. Pada pengetua boleh je bentuk sebenarnya. Nampak tuan-tuan? Ya, macam ada seorang pengetua ya, dia asal fikir sekolah saya dululah, SMK Kerian. Jadi bila dia keluar tuan-tuan pada SMK Kerian, ya, dia pergi apa nama? Dia jadi pengetua. Maksud dia penolong kanan. Dia jadi pengetua. Sekolah biasa, sekolah harian. Campur tuan-tuan. Dengan apa? Dengan bangsa yang bukan Melayu ni. Cina ada, India ada. Tapi dia bawa budaya SMK itu ke sekolah. Kan? Sekolah harian tuan-tuan. Pagi-pagi budak-budak yang beragama Islam pergi surau, baca surah Yasin. Itu dia. Sekolah harian tuan-tuan. Kan? Tapi tak lama lah. Kan? Rupanya jenis-jenis macam tu dipindahkan. Bukan pindahkan apa, dia macam naik pangkat lah. Itu sekolah grade B, naik ke apa? Sekolah grade apa? Grade A. Nampak? Pun sama juga dia buat. Sekolah tu ada asrama. Dia buat lah macam mana suasana SMK. Ke zaman dia memang kira naik. Kan naik. Tapi akhirnya dia memilih pencen awal. Umur 56. Pasal apa? Sebab nak jaga mak dia. Nampak? Ya? Maksud tu dah DJ berapa? 54 ke berapa? Kalau ikut boleh depan lagi kan. Tapi bagi dia tak ada apa. Pasal apa? Ni mak dia tak ada orang jaga. Letak jawatan. Yang bukan letak jawatan mana dia pencen lah. Pencen pilihan kan. Orang dulu 56 boleh pencen dah. Dia tak tambah dah. Kan? Pasal apa? Dia kata cukup lah dia kata. Kan saya dah berkhidmat. Sekarang saya nak berkhidmat dengan mak saya pula. Kan ya? Hebatnya tuan-tuan ya. Tak ramai orang yang boleh macam tu. Kan ya? Baik. Jadi itu maknanya tuan-tuan sebenarnya benda ni boleh. Ya, maknanya bukanlah kita nak menuduh ke apa, mana seolah-olah kebanyakan pengetua besar bukan jenis berjiwa agama. Padahal dia pun boleh je, daripada kuasa kan, dia pun boleh menentukan macam mana keadaan sekolah kan, mengikut cara dia pun. Tapi dah tak minat. Bagi dia pun akademi, kecemerlangan, co-curricular, wakil apa, biar wakil daerah, wakil negeri dan sebagainya. Tang agama, lantak biarlah tu masing-masing tu kerja mak ayah lah apalah. Ya, inilah tuan-tuan yang kita bimbang ni. Kenapa kita takut ni? Ya, Allah datangkan bala kita kepada kita dan Allah tidak mahu nak menolong kita. Kenapa? Kerana keadaan kita yang terlalu bergelumang dengan dosa. Nampak tuan-tuan? Na'udzubillah min zalik. Ya, kan? Tambah jenis buat ibadat ikut suka. Kan ya? Sembahyang, tapi sembahyang yang berdosa. Puasa dalam keadaan berdosa. Ialah tak ada ilmu. Nampak tuan-tuan? Jaga baik-baik. Ada orang berdosa dalam solat apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Kan? Yang tak sepatutnya. Kan? Pasal apa? Kejahilan dia. Kan? Contoh paling mudah senangnya dia baca kuat kan? Ya? Dalam solat. Dia makmum. Kalau imam tak apalah. Jaga baik. Kan? Tak boleh tuan-tuan. Ya? Bila makmum ingat baca telinga kita saja. Ya? Jangan sampai telinga orang lain. Sampai telinga orang lain tak apa. Tapi jangan sampai mengganggu.
Tapi kejahilan punya pasal berdosa ada seumur hidup dia. Pada sembahyang. Nampak tak? Sama juga puasa. Orang puasa dapat apa? Dia puasa berdosa. Pasal apa? Puasanya gagal menahan diri dia daripada apa? Melakukan dosa. Habis, tak ada apa. Okey, baik. Itulah tuan-tuan ya. Antara doa dan doa ni bermula wala tajal musibatana kan, musibati tu. Kalau kita baca untuk ramai musibatana lah fi dinina tu. Dia ada dalam kata apa? Dalam doa khatam Quran. Ya, saya tahu sebab Quran saya ada satu tuan-tuan dalam doa khatam Quran dia termasuk doa ni. Ya, Allahumma la tajid wala taj apa? Wala tal musibatana fi dinina wala tajal du'aka warhamina. Tapi dalam bentuk kami lah, untuk ramai. Ya, jadi kalau siapa baca untuk seorang okeylah. Tapi kalau dia baca sebagai imam, dia kena tukar. Ya, akan tukarkan menjadi apa? Menjadi kami. Kan, tahu kan nak tukar macam mana? Ya, Allahumma la tushmit bina. Akan baca bina nah, tamanna. Akan apa? A'da ana. Ya, ataupun adu wana. Bolehlah ya. Adu wana boleh, a'da ana pun boleh. Wala tasuk bina asdiqa ana. Ataupun sadiqana. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'al duna akwarhamina wala mablagha ilmina. Wala tusallit alaina bi dhunubina. Ya, ataupun bi zambina man la yarhamuna. Itu kalau siapa nak tukar lah. Ya, daripada kan saya, daripada aku kepada apa? Kepada kami. Ya, baik. Kemudian setelah itu hendaklah engkau berdoa dengan apa saja doa yang engkau kehendaki. Daripada segala doa yang masyhur. Apa sajalah doa lah. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Tak ada masalah. Kan ya? Ialah kita dah selesai kan. Dah doa Quran, doa hadis Nabi, doa Nabi Isa pun semua kan. Doa-doa yang kita panggil maksur. Yang ada sumber, ada sandaran. Tapi nak berdoa lagi. Ya, tak apa. Bacalah apa-apa doa kata Imam Al-Ghazali. Nampak tuan-tuan ya? Allahumma tak apa. Allahumma apa? Khawi. Doa tu jadi doa yang ya amanal khaifin ke? Oh, ya amanal khaifin aminna mimma nakha. Itu boleh belaka. Bila dah baca aminna, amin pun boleh. Amin je lah. Tak payah. Dia macam ni, yang kita ikut ni, kalau yang dia baca dengan kata ganti nama saya, yang dia tak tukar. Itu je yang kita ikut sama-sama. Tapi kalau dia dah menggunakan domir kami, tak payahlah, kita amin je lah. Kan? Ya? Nampak? Tapi saya pernah ada orang pondok tak bagi tu baca doa tu. Ada seorang sahabat saya Kelantan. Dia kata jangan baca doa tu. Saya kata pasal apa? Ya? Dia kata ni doa rupanya Bani Israel yang minta tolong, minta lindung daripada Fir'aun. Kan? Kakak Bani Israel kena tindah kan? Akhirnya apa? Dia pun sebut ya amanal khaifin dengan masukkan amanal khaifin itu ialah Fir'aun. Wahai raja yang memberi keamanan kepada orang yang ketakutan. Aminna mimma nakhaf. Tolonglah bagi kami keamanan daripada benda yang kami tak takut. Kan? Saya katalah janganlah niat untuk Fir'aun. Kan? Nampak tak? Ya amanal khaifin tu niat Fir'aun pasal apa? Niat Allah lah. Kan tu niat Fir'aun pasal apa? Kan? Tapi tak tahu dia macam sebab benda tu pernah dibaca kan. Jadi dia kata macam tak berapa nak cantik. Tak tahulah. Kan itu pandangan dia lah. Bagi saya tak ada masalah pun. Kan? Saya kan i'tiqad kita ya amanal khaifin tu bukan apa? Bukan Muhyiddin Yassin. Kan? Bukan Mahathir Muhammad. Itu yang kena jaga tu. Bukan Tuan Guru Haji Hadi nah, ya amanal khaifin tu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wahai Tuhan yang memberikan keamanan kepada orang-orang yang ketakutan. Khaif itu orang takut. Jadi kita minta diberi keamanan. Siapa dia yang nak beri keamanan? Allah lah. Kan? Tapi masalah di situ tak sebut. Betul tak? Sebut tak Allah. Itu yang jadi dia orang macam tak kan. Lainlah kalau kita sebut ya Allah. Kan ada Allahumma ya amanal khaifin. Okey, benda tu mungkin tak ada masalah.
Kan? Sebab kita dahulukan ya Allah kan. Ni tak, dia terus je ramai-ramai kan. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf kan. Ya amanal khaifin salimna kan. Mimma nakhaf. Yang ketiga najina mimma nakhaf. Kan? Tu dia persoalannya. Ditujukan kepada siapa? Kan? Sebab tak ada dimulakan dengan Allahumma depan dia terus ya amanal khaifin tu. Kan? Tapi kalau kita dah i'tiqad dah sebagai sambungan, tak ada masalah. Jadi untuk orang ramai tak payah ikut pun tak apa. Tapi sebab dah jadi budaya ikut ramai-ramai kan, tak ada masalah juga. Kan? Nampak ya? Nak cerita di situ tak ada masalah. Nak ramai-ramai pun tak apa. Nak seorang baca yang amin pun tak apa, asalkan i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Baik. Okey, ada yang nak tanya? Ada soalan? Okey ya. Jadi, tak apa saya habiskan perenggan ya. Okey. Jadi bacalah apa saja doa yang kau kena kita kira. Baca bahasa kita pun tak apa. Jangan bimbang. Ya. Tapi kalau boleh kita dahulukan doa yang masyhur. Doa yang memang selalu orang bacalah. Agak tak ada masalah. Kalau ada doa doa mak ayah kita, orang tua bacalah. Asalkan benda tu tak bercanggah. Baik. Dah adalah engkau hafaz ataupun hafal doa yang telah kami tuliskan dalam Faslul Ad-Da'awat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Banyak lagi lah. Ya, tapi yang itu boleh dikatakan banyak ada semua di sini. Kan? Ya, doa yang warid daripada Quran kan, daripada hadis itu panggil doa maksur ya. Ingat ya, doa yang ada sandaran Quran, hadis dan juga daripada apa? Para sahabat ke, itu panggil doaul maksur. Doa yang ada sandaran dia. Okey, selain daripada itu doa masing-masinglah. Kan ya? Doa yang bukan maksur ni tak ada masalah. Kan doa juga. Kan? Asalkan apa yang kita sebut tu betul. Ya, menepatilah ya. Kan? Dengan orang kata apa? Dengan di sudut grammar dia. Sebab kadang banyak yang saya dengar, kadang walaupun dia baca doa ayat Quran tapi tak betul. Macam selalunya waqina azabannar. Salah lah. Kan? Ya, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan waqina dia baca banyak. Salah lah. Dia kira waqina. Saya selalu tegur. Kalau anak-anak murid kan baca dalam kelas sebagai doa muqaddimah, mesti saya kata pasal baca panjang waqina. Itu yang pernah sekali saya balik masa tu rumah saya sewa sebelah Tazkiyah Abim yang dekat kampung Tersusun tu. Kan kebetulan itu saya balik adalah nak ambil barang kat. Masa tu pas Tazkiyah tu ajar doa makan. Allahumma barik lana kan. Tiba-tiba last sekali waqina, saya ketuk pintu. Kan saya kata cikgu bukan waqina. Saya tegur dia kan. Dia bertingkap, dia pun terkejut. Kan siapa ada main ikut tingkap weh. Kan? Dia kira baru dia perasan ustaz ke? Kan? Saya kata waqina, jangan panjang. Sebab itu dia ambil daripada ayat Quran, kita kekalkan. Ya, waqina. Ya, kan? Dia terus je. Jangan waqina. Baik, itulah tuan-tuan ya. Jadi maknanya dia kata Imam Ghazali, dia kata elok hafal. Lagi baik. Tapi kalau tak hafal pun tak apa, buka aja, baca ajalah. Tak ada masalah. Kan? Asalkan apa yang keluar pada mulut kita tu benda yang betul ya, yang ikut syariat dan sebagainya. Cukuplah setakat tu, wallahu alam. Minta maaf ya, sebabkan tak dapat. Ya, sebab saya pada kuliah satu lagi. Okey baik. Jadi merujuk ya, jadi pada bulan lepas saja sebutlah. Ya. Jadi apabila saya kongsikan dengan tuan-tuan satu demo kan berkaitan dengan apa? Suplemen. Ya, kan? Suplemen yang berkaitan dengan vitamin C. Sebenarnya tuan-tuan, vitamin C itu dia bukanlah maknanya hanya semata-mata kan boleh orang merawat. Sebenarnya banyak lagi suplemen yang lain. Cuma keutamaan BioC, vitamin C itu kerana ialah sebenarnya COVID ni memang kita kena ambil lah. Ya, sebab dia memang menjaga kita dan dia boleh membuang toksin. Cuma kan di sudut membekalkan tenaga mungkin dia tak berapa nak orang kata apa? Tak berapa nak kuat lah. Dia ada suplemen tu saya nak tunjuk hari ni tapi sebabkan dah terlambat. Tu saya macam nak tunjuk kan video kan ya. Dah terlambat tu tak apalah ya. Bulan depan kot. Yang mana tu ada suplemen yang dipanggil multivitamin. Ya, multivitamin ada dua, satu dipanggil double X, satu lagi dipanggil apa? Daily. Dua-dua ni baguslah. Ya, cuma nak lebih baik double X sebab kan dia tuan-tuan setakat ni siapa yang ada kencing manis, ya, yang betul ada kencing manis tuan-tuan insya-Allah positif. Dia akan memang sebab dia ada orang kata mineral yang boleh menarik. Ya, nampak tuan-tuan? Bahkan dia boleh bagi tenaga. Air kosong ni, kan? Tu saya nak tunjuk tu. Kan ya, tapi dah terlewat kan. Air kosong kita minum air minuman kan. Tuan-tuan kalau bubuh mentol tak menyala api. Ya, tapi bila kita bubuh benda tu, kan, hancur-hancur bubuh tuan-tuan menyala. Dia membekalkan tenaga. Memang setakat ni kalau siapa yang yalah, kalau tak kita mak kita ke ataupun macam anak-anak kita yang ada penyakit, sangat sesuai. Kalau macam vitamin C tu dia peranan dia cuma tadi sikit je, dia tak banyak.
Dan dia cuma jaga dan juga buang toksid. Tapi dia tak membekalkan tenaga. Tenaga tak ada. Yang ni dia bagi tenaga. Ya, nampak tuan-tuan ya? Macam Pak Mentua saya sendiri pun, Ustaz Zulkarnain pun mengamalkan. Bukan setakat Pak Mentua saya tu, Dr. Muhaya. Dr. Muhaya kan pun mengamalkan. Ya, nampak tuan-tuan ya? Yang baru ni Ustaz Syarhan kan? Ada sebut tentang vitamin C. Ustaz Syarhan Syafi'i pun. Nampak tuan-tuan. Jadi tak apalah. Yang mana yang boleh kita amal, kita amal. Cuma saya menggalakkan ya, kalau siapa yang dah sampai satu peringkat umur, ambillah multivitamin. Sebab multivitamin dia boleh mencakupi, dia boleh menutupi kekurangan pada pemakanan. Ya, makanan kita kan macam-macam. Ya, dan saya juga ada satu video ya daripada seorang doktor, memang dia cerita makanan kita banyak dah tercemar dengan apa? Racun, toksid dan sebagainya. Ya, memang disebut, dia tunjuk. Kan ada satu buku yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengguna. Ada kau kan? Bisa tengok tak? Kan racun dalam makanan, kalau tak silap saya tajuk tu. Ya, itu pun pemakan saya tak ingat. Memang disebut. Kan? Jadi itu di antara total. Kalau nak tengok dia punya demo mungkin bulan depan lah. Tapi kalau siapa yang berhajat ada je kat belakang tu. Ya, nampak tu dan macam biasalah kalau siapa rasa tak mampu kan nak bayar penuh tak apa ya, macam ni saya boleh ya. Orang kata apa, sebab benda ni keperluan. Ya, memang keperluan tuan-tuan. Sebab memang ya ada seorang pakar perubatan, dia kata bukan pakar perubatan. Siapa dia? Saya tak ingat. Memang disebut. Dia kata sampai masa nanti doktor tidak lagi merawat pesakit menggunakan ubat. Tapi dia akan merawat pesakit menggunakan nutrisi, makanan tambahan. Dia pun sebut tu. Memang sekarang itulah yang berlaku. Kan? Tapi macam doktor dia terikat dengan etika kan, perubatan. Ya, macam jantung baru ni pun ada seorang hamba Allah dimasukkan ke dalam hospital bagai jantung dekat Pulau Pinang. Jadi doktor tanya, kamu makan apa? Dia pun sebut suplemen Q10, coenzyme. Doktor kata, ini paling bagus ni. Tapi klinik tak, hospital tak nak berbekalkan. Kan? Buat pasal apa? Pasal mahal kos dia. Satu botol tu 250 tu. Tapi kalau siapa ada sakit jantung ataupun siapa yang nak jaga diri pada sakit jantung, memang sangat disyorkan. Tambah kalau siapa ada umur 40 tahun ke atas. Memang sangat elok. Tapi mahal lah. Tapi memanglah benda nak sihat tu kita berkira. Kan? Kan? Kita ni berkira nak sihat. Tapi time sakit sanggup habis beratus-ratus, beribu-ribu sanggup. Betul tak? Dengar orang ni boleh merawat, pergi. Pupuk jampi-jampi tak jadi. Pergi pula kawan ni. Kan? Tak baik. Tu kata kita tetap bak sakit kita tak pernah berkira. Tapi nak sihat berkira macam-macam. Ya, ini yang tak betulnya. Patutnya kita nak sihat tu yang kita tak berkira, betul tak? Bersakit tu yang kita berkira. Ya, sebab sakit ni kita ada apa? Kalau sihat boleh juga mengaji, pergi mana-mana, berjalan ke apa ke. Nampak tuan-tuan? Nak pergi umrah sihat tak ada masalah. Ni dah sakit. Banyak orang macam tu, dah sakit baru nak cari suplemen. Tak betul lah. Suplemen sebenarnya untuk orang yang sihat. Cuma yang Nutrilite ni keistimewaan dia bukan setakat boleh bagi tenaga, boleh merawat. Itu keistimewaan dia. Sebab dia daripada bahan organik yang diperoleh oleh pakar-pakar yang cukup ramai tuan-tuan. Dah terbuktilah. Itulah saja saya nak kongsilah tuan-tuan ya. Sebagai orang kata apa, nak meyakinkan dan sebagainya. Tak apalah, insyaAllah pada bulan depan saya akan cuba kongsikan ya. Itulah yang disebut oleh seorang doktor tadi kan, berkaitan dengan kepentingan suplemen itu, insyaAllah. Wallahualam. Ada yang nak tanya apa kah? Okey, silakan. Ya. Suruh baca Alham. Okey, baik. Dia begini, ya. Kalau kita dalam proses pembelajaran, pengajian dan sebagainya. Dan satu lagi, kenapa kita memilih membaca bacaan yang begitu? Kenapa kita tak yakin dengan Imam Syafi'i ke? Okey, kalau ikut tak boleh. Kalau ikut tak boleh lah. Ya. Sebab tapi kalau untuk mengajar lain, contoh kita nak mengajar, ini mazhab cakap macam ni. Ingat ya, sebab bagi saya kita tak ada keperluan kita nak ikut mazhab selain pada Imam Syafi'i, kecuali kalau sekiranya kalau kita ikut mazhab Syafi'i itu ada masyaqqah. Kan contoh kalau kita di Mekah, kan sentuh laki perempuan batal, ada masyaqqah kan? Tak apa, kita boleh bertaklid. Tapi nak buat Fatihah saya tak ada masalah, tak ada masyaqqah apa kalau baca bismillah tu. Jadi bagi saya tak ada keperluan kita nak mengikut mazhab yang lain. Nampak kan? Campur juga bayar zakat. Kan? Kita tak ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mesti mengikut makanan asasi. Nampak tak? Kan ya? Bukan dengan duit. Yang duit yang tukar dengan wang ini adalah apa? Mazhab Hanafi. Tapi sekarang tu saya kata sebab tak semua orang miskin. Kan ya? Maksudnya memerlukan nasi. Mungkin dia pun tak ada pakaian. Nampak? Mungkin dia pun tak ada keperluan yang lain.
Kan perbelanjaan untuk sara hidup kan, untuk apa, sekolah dan sebagainya. Tu kita bertaklid. Tu kata bila ada benda aku salah baru tu tak ada masalah. Tapi kalau saya saja suka-suka, tu tak boleh. Sebab takut kita termasuk dalam orang yang bertalfiq. Talfiq tu ambil yang mana mudah. Okay, tang Fatihah aku nak ikut mazhab apa? Mazhab tadi kan, tak baca bismillah. Kan ya? Kan. Okey, tang ni pula aku nak ikut mazhab ni. Tu tak boleh. Ya, memang jelas talfiq hukum dia adalah haram. Ya. 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 Oi. Kalau kau tak boleh lah. Dan dia sebenarnya dia orang bahagikan siratal ladzina kepada 2 ayat tu. Nampak tak? Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim dikira 1 ayat, ayat yang ke-6, ghairil maghdubi ayat yang ke-7. Tapi tak apalah kita pegang pendapat yang ni lah kan. Tak payah pada pening. Ada ustaz bawa ni ke? Akutlah kan. Saya risau juga kadang benda macam ni, benda dah jelas kan. Kadang ada mari ustaz-ustaz ni nak ikut. Kita kena faham itu fiqh. Okey, kalau fiqh di Saudi kekalkan di sana. Jangan bawa balik tuan-tuan benda tu di Malaysia. Kita dah ada fiqh kita. Ada dah maksudnya yang sesuai dengan kita. Nampak tuan-tuan ya? Maka itu adalah lebih baik. Cuma saya bimbang itulah. Banyak sangat daripada kalangan para asatizah ni, dia merasakan kita takkan sempurna selagi tak ikut fiqh orang Arab Saudi tu. Nampak tuan-tuan? Tu nak bawa belaka tu. Sana tak ada tahlil, kita pun tak ada tahlil. Sana tak ada wirid, kita pun tak ada wirid. La ilaha illallah. Tak betul. Kan nampak tuan-tuan? Biarlah depa cara depa. Suasana di sana mungkin daripada sebab depa. Kan kita dah elok ada tahlil, ada apa masalahnya? Kita berzikir, berdoa pada Allah. Bid'ah Nabi tak pernah buat. La ilaha illallah. Nampak tuan-tuan? Tu kadang bagi saya tak salah kan? Dah elok dah. Dah kalau tuan-tuan rasa dengan amalan-amalan yang kita buat ni macam ada something lah kan. Tiba-tiba kan jadi terbang ke kan. Ya, udah tak menjejak apa? Tak jejak kaki ke. Tu lainlah cerita je tuan-tuan kan. Ini dah ada unsur-unsur apa? Tu ya boleh dipertikaikan. Ataupun boleh pula bercampur laki perempuan berzikir sama-sama. Tu wajar dipertikaikan. Tapi setakat kalau itu sebut nama Allah kan, ambil daripada tak ada masalah. Nampak tuan-tuan ya? Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya, itu mak ada hadis. Ya, ada hadis. Ya. Tapi kalau kita doa tu Allahumma rabb pun tak ada masalah. Cuma kalau kita selawat lagi baik. Allahumma salli Muhammad, Allahumma rabb hazil ta'ala. Kan? Itu dikatakan memang ada hadis dia. Ya. Apa yang nak tanya apa? Ya. Ayat cantik. Saya tak faham ayat cantik tu. Allahu Akbar. Dia ni pakcik. Ya saya faham tu. Baik, tak ada masalah. Cuba bagi saya Quran ni semua cantik belaka kan. Tu. Dah boleh tak ada masalah. Asalkan kena dengan apa yang kita minta. Memang kita waqafa billahi syahidah, kita minta doa apa tadi? Nak kena dengan waqafa billahi syahidah tu. Maksudnya apa? Syukurlah Allah menjadi saksi. Apa yang kita minta tadi? Nak kena kan? Tu sebab kita menggunakan nama Allah Ya Rahman Ya Rahim pun bukan boleh guna ikut suka tau. Kena tengok kita nak minta apa. Ya Allah Ya Maha Berzeki. Ya Razak. Jangan guna yang muntaqim pula. Yang muntaqim tu itu yang membalas dendam. Tiba-tiba minta rezeki. Tak kena. Tu tadi kan. Wa kafa billahi syahidah. Apa benda yang kita minta sebelum tu? Boleh, tak ada masalah. Asalkan masuk. Jadi yang paling baik, tanyalah. Macam pakcik tanya. Okey lah tu kan. Cuma tak ada masalah. Kan, dia dalam ni pada ada apa? Yang doa apa tu? Yang orang doa tu Allah Muhammad. Apa tu? Wa kafa apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiq dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Kan aku kenalah dengan apa doa tadi. Sebab itu sambungan ayat Quran tu. Tak ada masalah. Boleh asalkan masuk dan sesuai. Macam mana kita menggunakan nama-nama Allah, ya kan, yang sesuai dengan permintaan, begitu juga kalau kita nak gunakan ayat Quran pun kena pastikan sesuai. Boleh baca, tak ada masalah. Ayat apa? Ini tawakkaltu 'ala Allah. Surah Nuh. Ayat-ayat apa?
26. Jadi tengok je. Ya, Surah Nuh 56. Saya tak sampai rasanya. Surah Nuh takat 28 je, Pakcik. Ayat apa ni? Itulah. Sebab saya hafal juga surah Nuh tu terkejut tu. Surah Hud. Ini tawakkaltu 'ala Allah tu. Ayat apa tadi? 56. Ya, ini. Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau untuk seorang lepas lah. Kalau untuk seorang lah. Sebab ini tawakkaltu. Kalau kita baca ramai tak boleh lah. Inna tawakkalna lah. Kan? Allahi Rabbina kan? Wa Rabbikum. Okey. Okey, tak ada masalah, boleh. Kan? Tapi sesuai dengan permintaan kita. Boleh, tak ada masalah. Ya. Baik, doa itu kalau ikut waris hadisnya ialah untuk 10 malam terakhir pada bulan Ramadan kan. Itu sempurnanya yang Nabi ajar kepada Aisyah kan. Tapi kita nak baca bila-bila pun tak ada masalah. Boleh kan. Ya Allah, engkau sesungguhnya Afun, Maha Pemaaf. Kan ya. Setengah orang kita tambah karim tu tak ada, tapi boleh tambah, tak ada masalah. Bila kita tambah dia tak jadi hadis, dipanggil iktibas. Iktibas ialah perubahan pengolahan pada Quran dan hadis mengikut kesesuaian. Okey? Kan? Kita minta lagi apa? Fa'fu anna kan? Tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Karim, Allah afun, tuhibbul afwa. Bukan setakat Allah suka kepada benda yang berbentuk memaafkan. Kan? Mana bukan saja kita mengharapkan apa? Allah memaafkan kita kan? Allah juga mengharapkan kita pun jadi pemaaf. Maafkan kesalahan. Allah tak apa, sikit-sikit kan. Nampak? Allah suka perbuatan memaafkan. Okey nak? Okey. Apa nak dia? Tak baca Fatihah? Tak baca doa? Fatihah semayang. Semayang tak baca bismillah. Allahu Akbar. Ini masalah. Kalau mengikut kan ya, kalau kita berimamkan seseorang yang kita yakin dalam mazhab kita tidak menepati, bahkan menyebabkan batal, tak sah kita ikut. Kalau kita yakin. Tapi kalau kita boleh pujuk hati kita, dia baca tapi perlahan kot. Mungkin dia baca bismillah. Mungkin dia baca perlahan. Kalau kita boleh andaikan macam tu, boleh ikut. Ya, tapi kalau kita kata dia ni memang tak baca ni, tak boleh ikut. Minta maaf lah. Ya, nampak? Sebab ingat ya, fiqh di mana kita berada. Kalau kita duduk tempat dia, tak apa. Tak ada masalah. Ya, sekarang ni dia duduk tempat siapa? Duduk tempat kita. Dia kena ikut kita. Ingat, tetamu kena ikut tuan rumah. Bukan tuan rumah ikut tetamu. Boleh? Tetamu datang, okay, apa nak makan apa? Okay, order. Banyak cantik. Apa yang ada lah. Nampak tak? Kena faham. Ya, tu sebelum kita nak masuk rumah orang, kita kena tahu budaya, kena tahu. Nampak kan ya? Itu yang betulnya. Kan? Dia tak boleh masuk, lantak biar aku nak baca aku. No. Ini memang tidak beradab. Bagi saya. Walaupun dia seorang imam, walaupun dia seorang ustaz sekalipun. Apa dia nak tunjukkan? Ya, kamu datang tempat orang, kamu kena raih. Itu yang jadi isu apa? Siapa tu muhib khawli yang Syria tu. Muhib apa? Khawli muhib khawli. Kalau ni jadi isu, dia banyak bawa fahaman apa macam Wahabi itulah. Kan sekarang ni. Yang ustaz engku duk. Kan? Nampak? Kan? Saya dengar ustaz engku kan, engku Fadil tu hurai lebih sedap daripada muhib tadi. Nampak tak? Berkaitan dengan bid'ah kan. Sebab bagi dia bid'ah semua dalalah. Tapi heran Maulid Rasul dia suka. Kan? Dia suka Maulid. Dia kata, itu yang ustaz engkau, tentu kamu suka pula. Mana boleh macam tu? Kan? Okey, itu di antaralah benda-benda yang kita kena hati-hatilah ya. Bagi saya tak sepatutnya lah, ikut je lah kan, raih je lah. Tapi kalau kita pergi tempat dia, lantak lah dia nak buat cara dia kan. So fiqahnya di tempat dia. Ingat kaedah mudahnya, fiqah di mana kita berarti kita kena belajar. Okey, nak pergi Saudi kena belajar macam mana suasana di sana. Kena ambil tahu. Orang Saudi namanya, dia pun kena study macam mana budaya kita di sini. Ya, supaya tak menimbulkan apa pertikaian. Bila dah masing-masing tak mau ikut, aku nak ikut cara aku. Itu yang bertembung tu. Cukup lah dah. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqun turda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil din siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam baraka alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebenarnya saya ada tabung ya untuk sekolah Darul Mulkan siapa nak Wisma boleh semangat. Dan itu juga ya di belakang